Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isam akhirnya hantar representasi, mohon maaf secara terbuka, hina mahkamah. Keputusan Isam Jalil ini pastinya memberikan kejutan besar kepada kita semua. Isam Jalil telah menghantar surat representasi kepada Peguam Negara dan bersedia membuat tawaran untuk memohon maaf tanpa syarat bagi menyelesaikan prosiding penghinaan pendakwaan terhadapnya. Peguam bekas Ketua Penerangan UMNO dari firma guaman Tuan Jamie Wong mengeluarkan representasi bertarikh 25 Mac kepada Jabatan Peguam Negara AGC. Semasa pengurusan kes prosiding komital pagi tadi, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa pihak pendakwaan menerima surat permohonan representasi itu lewat bulan lepas. Dia berkata Isyam melalui representasi itu menawarkan permohonan maaf secara terbuka bagi menyelesaikan perkara penghinaan yang dikaitkan dengan kes jenayah 1MDB dan SRC Internasional membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Ahmad Akram memaklumkan perkara itu semasa pengurusan kes di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Norin Badarudin hari ini. Pihak responden Isyam atau nama sebenarnya Hazatul Isyam Abdul Jalil telah mengemukakan representasi berkenan kepada AG pada 25 Mac lalu melalui email dan memohon dan pemohon pendakwa raya perlu mendapatkan arahan daripada AJ berhubung representasi itu. Representasi itu adalah untuk membuat permohonan maaf secara terbuka dan tidak bersyarat kepada Badan Kehakiman. Oleh itu pihak kami memohon suatu tarikh pengurusan kes baru ditetapkan, kata Ahmad Akram yang mengendalikan kes bersama TPR Muhammad Mustafa P. Kunyalam. Mahkamah kemudian menetapkan 10 Jun ini untuk pengurusan kes lanjut prosiding komital. Pada 4 Mac lepas, Mahkamah membenarkan permohonan AJ untuk memulakan prosiding komital terhadap Isyam. Pada 28 Disember tahun lepas, Peguam Negara Ahmad Tarudin Muhammad Saleh memfailkan permohonan agar Isyam dipenjarakan atau didenda kerana menghina mahkamah. Ia berhubung temu bual bekas pemimpin UMNO itu bertajuk Town Hall for Justice, keadilan sebenarnya untuk siapa, yang disiarkan di laman Facebook The Malay Post pada 30 September 2023. Dalam temu bual itu, Isyam didakwa mengulas mengenai proses perbicaraan dan rayuan kes 1MDB dan SRC membabitkan Najib yang dipenjarakan. Laporan polis mengenai temu bual itu juga telah dibuat pada 6 Oktober 2023. Isyam turut didakwa mempertikai proses pendengaran permohonan penarikan diri Hakim Collins Lawrence Sequeira yang mendengar perbicaraan kes 1MDB di Mahkamah Tinggi serta proses rayuan di Mahkamah Persekutuan dalam kes SRC Internasional. Peguam Negara juga mendakwa perkataan yang diucapkan oleh Isyam telah mengaibkan Badan Kehakiman dan boleh menggugat keyakinan orang awam terhadap institusi itu. Satu komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini ialah daripada Purple Mouse kata anak jantan takut pula di penjara, betul-betul macam molaun, kata beliau. Yang mana cakap dulu baru minta maaf, fitnah dulu baru minta maaf, maki dulu baru minta maaf, kata Purple Mouse. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan selepas ni. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Ketua Pemuda PKR, iaitu Adam, menjawab dakwaan Pemuda PAS. Ada orang sasau lepas hilang kuasa. Wah, hebat. Beberapa jam selepas diramalkan bakal berkubur di Kuala Kubu Bahru, Pemuda PKR sebaliknya mencabar seteru politik mereka itu untuk melakukan sesuatu yang dianggap langka. Menjelang pilihan rakyat kecil itu nanti, kata ketuanya Adam Abdul Halim, PKR mencabar Pemuda PAS dan PN untuk berkempen
tanpa mengapi-apikan sentimen penduduk Kuala Kubu Baharu. Sebaliknya, kata Adam Adli, pembangkang boleh mengkritik dasar yang dilaksanakan kerajaan serta isu ekonomi sama ada secara mikro atau makro. Kami harap pemuda PAS dan rakan-rakan sebelah sana pembangkang cuba untuk sekali ini agar berkempen tanpa perlu mengapi-apikan masyarakat dengan kebencian dan adu domba, apalagi main isu kaum dan tunggang agama, kata beliau. Biar rakyat menilai dari sudut keupayaan mentadbir dan menguruskan negeri atau negara. Jangan ajak rakyat berfikir guna kacamata sempit perkauman dan agama yang tak membawa untung apapun buat rakyat, kata Adam. Tak perlu serang dan fitnah pribadi pemimpin, katanya dalam kenyataan hari ini. Pagi tadi, Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin menjangkakan pengundi Kuala Kubu Baharu akan menguburkan kerjasama BNPH dalam pilihan raya kecil PRK pada 11 Mei ini. Alasan yang digunakan ahli parlimen Alos Seta itu ialah PH didakwanya sudah dijangkiti penyakit bawaan Barisan Nasional. Semua kerja tak jadi. Kempen PRK Kuala Kubu Baharu akan bermula secara rasmi pada Sabtu ini apabila penamaan calon berlangsung sebelum pengundi membuat pilihan pada 11 Mei. Kerajaan perpaduan akan diwakili calon dari Pakatan Harapan, manakala Perikatan Nasional selaku pembangkang belum memberikan sebarang bayangan calon yang akan diketengahkan. Untuk rekod, pada pilihan raya negeri pada 2023, kerusi Kuala Kubu Baharu ditandingi calon gerakan Teo King Hong bagi pihak PN. Bagaimanapun, Teo kalah kepada mendiang Lee Ki Hyong dengan perbezaan 4.119 undi. Lee memperoleh 14.862 undi. Menyentuh mengenai isu penyakit disebut Afnan Hamimi, Adam Adli berkata, memang ada masalah tertentu dialami oleh seseorang atau pihak yang kehilangan kuasa. Ada yang jadi sasau sebab tak tahu nak buat apa apabila tak ada kuasa. Pemimpin jadi rosak, mula hilang arah sampai nak tebuk atap. Rakyat pun meluat dan hilang rasa hormat. Penyakit ini perlu dijauhi dan dimusuhi oleh pemimpin, kata beliau. Selain itu, kata Timbalan Menteri Belia dan Sukan berkenan, ada satu lagi penyakit yang juga berbahaya, iaitu gemar menunggang politik, perkauman dan agama. Penyakit itu, kata Adam Adli, juga cepat merebak dan susah untuk dirawat. Kesannya, rakyat jadi berpecah belah dan hidup dalam wasangka. Apa kerja pun tak jadi, katanya. Pada masa sama, dia menegaskan, pemuda PAS boleh membuat apa saja dakwaan kepada kerajaan, namun pada akhirnya rakyat perlu diberi peluang membuat keputusan berdasarkan fakta dan dasar yang dibuat kerajaan, bukannya dengan sentimen merosakkan dan politik adu domba, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Hari ini satu lagi pendedahan menarik berkaitan dengan Tun Mahathir Mohamad yang ramai tak tahu. Rupa-rupanya menurut laporan ini, Mahathir takut dengan bayang-bayang sendiri, dipetik dari myKM.net. Beberapa tahun kebelakangan ini, kita melihat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mula mengambil tindakan drastik dengan menyiasat tokoh-tokoh ternama serta individu berpengaruh yang disyaki terbabit rasuah. Malah ada antara mereka ini sudah didapati bersalah dan sedang menjalani hukuman kerana terbukti terbabit rasuah. Saudara pengarang, tindakan SPRM ini juga bertepatan dengan hasrat rakyat yang mahu jerung-jerung ini disiasat dan didakwa jika terbukti terbabit rasuah. Ini juga kerana ada beberapa soalan sembang kopi yang membelenggu masyarakat mengenai bagaimana mereka mampu mengumpul kekayaan luar biasa sedangkan negara juga bergelut untuk meningkatkan kadar pendapatan negara setiap tahun, ditambah krisis keuangan dunia selain
rakyat yang berdepan peningkatan kos sara hidup saban tahun. Siasatan ke atas individu-individu ini juga berkait rapat dengan pendedahan bahawa mereka memiliki harta yang melampau banyaknya dan hidup mewah. Baru-baru ini juga, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad acap kali mengeluarkan kenyataan membela anak-anaknya susulan siasatan dijalankan SPRM. Amat pelik apabila Tun Mahathir ini mempertikaikan siasatan dijalankan SPRM. Sedangkan beliau juga yang memperjuangkan konsep rule of law sebaik parti komponen di bawah pimpinan beliau memenangi pilihan raya umum yang ke-14. Apa yang menjadi kemuskilan ialah sebagai rakyat saya sendiri menjadi ragu-ragu sama ada Tun Mahathir ini yang pernah menjadi orang nombor 1 dalam pentadbiran negara bagi tempoh yang lama memahami konsep rules of law yang beliau sendiri canangkan. Atau Tun Mahathir mula berpura-pura kurang bijak apabila anaknya pula yang disiasat. Takkan beliau tidak tahu siasatan mana-mana agensi penguatkuasa bukan satu bentuk hukuman kerana hukuman ditentukan oleh mahkamah. Sesiapa yang didakwa di mahkamah mempunyai hak untuk membela diri dan seseorang itu kekal tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Kepada Tun M, bertenanglah. Anda orang terpelajar. Tak perlu takut dengan siasatan ini. Kerana Malaysia bukan mengikut hukum rimba. Melainkan jika takut siasatan dijalankan akan menyingkap sesuatu yang mungkin tersembunyi sekian lama. UTV ditulis oleh Ahmad Ibrahim Hussein, Alo Serta Kedah. Mahathir takut dengan bayang-bayang sendiri. Saudara-saudara sekalian, pendedahan ini memang luar biasa. Tambahan lagi dengan pepatah Melayu mengata, berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau memang benar, buat apa takut untuk disiasat. Tapi kalau terbukti salah, memang patutlah untuk takut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau kemarin Muhyiddin Yassin menyelar Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang bodoh jika tidak tahu apa-apa tentang titah tambahan edindum, titah tambahan tahanan rumah Najib. Ini pula balasan balik daripada Fahmi Fadzil untuk Muhyiddin Yassin. Fahmi Fadzil kata bawa balik menantu dulu Muhyiddin, baru cakap tentang tata kelola, tentang kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini. Dan di ruangan Malaysia kini juga membalas Muhyiddin Yassin yang menyelar Anwar Ibrahim dengan gelaran yang tak senonoh itu dengan Setiausaha Politik Perdana Menteri Muhammad Kamil mengatakan bahawa Muhyiddin agak biul, tak faham peranan fungsi lembaga pengampunan. Jadi hari ini, ramai netizen yang sangat bersetuju, ramai juga netizen yang men-share video-video seperti ini supaya lebih ramai orang tahu bahawa Muhyiddin lah yang patut bertindak lebih dahulu memahami tentang undang-undang Malaysia, khususnya membawa balik menantu beliau yang selama ini belum balik ke Malaysia lagi dan dianggap sebagai melarikan diri. Kata mereka, Muhyiddin Yassin kalau betul pintar dan bijak pandai, bawa dulu balik menantu yang melarikan diri itu, barulah nak komen sana sini. Kata mereka, nanti terkomen diri sendiri, terjerat diri sendiri, terkena di muka sendiri, meludah ke langit, kena batang hidung sendiri, kata netizen lagi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menyatakan Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin agar membantu menjemput anak menantunya kembali, anak menantunya untuk berdepan dengan siasatan. Kata netizen, kalau benar menantu Muhyiddin tak salah, kenapa takut
kata mereka, berani kerana benar, takut kerana salah. Tindakan melarikan diri itu seakan-akan beliau memang tahu beliau salah, kata netizen. Jadi kalau betul tak salah, baliklah ke Malaysia, anda pasti akan menang dalam mahkamah, kata mereka. Sebelum beliau beri apa-apa komen, kata Fahmi, saya sarankan Muhyiddin Yassin bantu pihak berkuasa jemput kembali his son-in-law who is on the run, kata beliau. Don't talk about KKB dan PRK, kata beliau lagi. Dalam bahasa Inggeris beliau kata, bring back your son-in-law and then you are in a better position to talk because he is a fugitive from justice, kata Fahmi lagi. Fahmi juga menambah, sepatutnya sebagai seorang pemimpin, apalagi bekas Perdana Menteri, beliau sepatutnya menjadi teladan kepada ramai orang berkaitan dengan perundangan Malaysia. Fahmi Fazil kata, Muhyiddin seharusnya menjadi contoh baik dan arahkan menantu balik ke Malaysia dan berdepan siasatan yang telah pun dimulakan. Jika beliau gagal lakukan ini, iaitu perkara paling asas di muka bumi, beliau tidak ada moral standing to talk about anything else, kata Fahmi. Fahmi berkata demikian sebagai respon kepada Muhyiddin yang mendakwa bahawa kerajaan perpaduan dalam keadaan retak menanti belah berikutan isu titah diraja addendum dalam kes mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Untuk makluman semua, menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan meninggalkan Malaysia pada 17 Mei tahun lalu. Dah hampir setahun dah tak balik-balik Malaysia. Adam disiasat oleh SPRM dan berdepan kes rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk isu pada hari ini yang amat panas ini. Adakah anda juga bersetuju dengan kenyataan Fahmi bahawa bawa balik dulu menantu baru banyak cakap? Jangan banyak cakap kalau tak bawa menantu balik dulu, kata Fahmi Fazil. Ramai netizen kata ini yang patut Muhyiddin buat. Daripada banyak cakap, bawa balik dulu anak menantu. Jangan sampai orang lain pula tiru tindakan Muhyiddin Yassin, kata mereka. Dengan pepatah, kalau guru kancing berdiri, anak kancing berlari-lari. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau kemarin Muhyiddin Yassin menyelar Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai seorang yang dengan tanda petik kurang bijak jika tidak tahu tentang addendum titah tambahan yang di Pertuan Agong. Ini pula balasan untuk Muhyiddin Yassin. Beliau menggelar Anwar Ibrahim dengan tanda petik perkataan yang saya pun tak berani nak cakap, kurang bijak. Kalau tak tahu apa-apa, kata beliau, kali ini beliau kena balas semula. Apabila seorang daripada setiausaha politik Perdana Menteri iaitu Muhammad Kamil Abdul Munim tampil menemplak Muhyiddin Yassin yang didakwanya sebagai biul. Kalau kemarin Muhyiddin kata Anwar Ibrahim dengan tanda petik kurang bijak atau dengan perkataan yang tak senonoh itu, mengatakan perkataan itu, beliau pula kena balas balik dengan kata, di Malaysia kini, Muhyiddin agak biul tak faham peranan fungsi lembaga pengampunan, kata setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Kamil. Kemarin ada juga netizen yang menyatakan bahawa kalau benar Muhyiddin itu bijak pandai, kata mereka, bagaimana Muhyiddin boleh ditumbangkan oleh rakan sahabatnya dalam Kerajaan Perikatan Nasional pada waktu dia menjadi Perdana Menteri sehingga dia terpaksa letak jawatan, kata mereka. Setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Kamil Abdul Munim tampil menemplak Muhyiddin Yassin yang didakwanya sebagai biul dan tidak faham tentang fungsi lembaga pengampunan susulan kritikan bekas Perdana Menteri itu terhadap Anwar Ibrahim.
Dia juga mendakwa bahawa kerajaan Madani hari ini bukan seperti kerajaan Perikatan Nasional PN yang gemar mengundang duka cita istana. Sebagai mantan Perdana Menteri, agak biul dan memalukan jika Muhyiddin tak faham peranan dan fungsi lembaga pengampunan dan prerogatif yang di-Pertuan Agong. Hadam perlembagaan sendiri dan kurangkan bergantung pada teks yang disediakan, katanya kepada Malaysia Kini. Muhammad Kamil mengulas kenyataan Muhyiddin yang melabel Anwar sebagai Perdana Menteri yang bodoh jika dia tidak tahu berkenaan dakwaan kewujudan titah edendum agar Najib Razak menghabiskan hukuman penjara menerusi tahanan di rumah. Sebelum ini, Anwar berkata bahawa afidavit yang difailkan oleh Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi untuk menyokong usaha bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukuman di bawah tahanan rumah dibuat atas kapasitinya sebagai Presiden UMNO. Ketika berkata demikian, Anwar menegaskan bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam keputusan lembaga pengampunan dan menegaskan bahawa titah yang di-Pertuan Agong semasa mesyuarat lembaga adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Muhyiddin sebaliknya membidas Anwar dan melabelnya sebagai Perdana Menteri yang bodoh. Mengulas lanjut, Muhammad Kamil bagaimanapun mempertahankan pendirian bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam urusan yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Ini beza kerajaan Muhyiddin dan kerajaan hari ini yang menjunjung dan hormat kepada institusi diraja. Segala keputusan dibuat melalui tata cara dan penuh adab menurut perlembagaan. Tidak seperti tindakan kerajaan Muhyiddin yang menarik semula ordinan darurat yang mengundang rasa duka cita seri paduka, katanya. Ketika pentadbiran Muhyiddin, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah melahirkan rasa duka cita baginda dengan pengumuman pembatalan ordinan darurat di Parlimen. Ramai pihak sebelum ini berpendapat pembatalan tersebut dibuat secara tidak berperlembagaan. Dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April, Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri menyokong dakwaan Najib mengenai titah tambahan diraja supaya baki hukuman penjara digantikan dengan tahanan rumah. Zafrul kemudiannya berkata terdapat kesilapan fakta dalam afidavit Zahid dan dia akan mendapat nasihat undang-undang dan menulis kepada Mahkamah Tinggi untuk membetulkan kesilapan itu. Ditanya mengenai titah tambahan itu, Anwar enggan mengulas dan sebaliknya berkata ia adalah bidang kuasa lembaga pengampunan. Beberapa komen daripada netizen pada ruangan Malaysia Kini, ada yang kata rindu zaman Najib, ada juga kata yang sini sakau, yang sana pun sakau. Perdana Menteri X terbaik berbanding yang lain, kata beliau. Muhyiddin taulah, jangan cakap yang bukan-bukan, kata beliau. Ada mesyuarat ke macam mana boleh tambah-tambah-tambah, kata Violet. Tok Mudin kata biul atau tidak jika Perikatan Nasional boleh batalkan pengampunan penyakau besar negara dan kekalkan hukuman asal, saya akan pangkah PN dan pada PRU nanti, kata beliau. Tapi kalau tak boleh, malaslah nak memangka. Semua sama je, tak boleh buat apa-apa, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.